Dalam Selamat Pagi Malaysia, sudah semestinya setiap hari Hana kita membawakan perkembangan terkini untuk COVID-19 dan untuk itu kita terus saja mendapatkan dan juga menghubungi Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adam Baba, Menteri Kesihatan Malaysia untuk mendapatkan gambaran awal tentang perkembangan terkini kes COVID-19. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk Seri, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pendengar, Hana dan Ismail juga. Ya, Datuk Seri. Datuk Seri, setakat semalam kalau dicatatkan juga masih lagi dalam lingkungan 4 digit untuk perkembangan ataupun kes yang terkini bagi COVID-19. Bagaimana Datuk Seri dan juga di pihak KKM melihat kepada perkembangan semasa kes terkini COVID-19 ini, Datuk Seri? Perkembangan yang terkini menunjukkan bahawa ada beberapa lokasi dalam negara kita yang ada menunjukkan trend yang meningkat. Kalau dicampurkan Selangor dan wilayah Persekutuan, kes direkodkan semalam untuk Selangor 271 dan di Kuala Lumpur 2245. Manakala di Sabah masih lagi 3 digit iaitu 499. Di Selangor dan wilayah Persekutuan, kalau dicampurkan kedua-dua wilayah ini, dia akan menyamai data di Sabah, ya. Baik. Maknanya peningkatan ketara, amat ketara di wilayah Persekutuan dan Selangor. Walaupun trend ini melibatkan pekerja-pekerja dalam sektor pembinaan dan juga sektor security keselamatan. Dan juga beberapa sektor kluster pekerja di sektor pekerjaan. Dan trend ini setakat yang kita lihat masih lagi dalam kawalan dan dengan syaratlah kita kekal untuk mematuhi pendekatan kawalan dan di bawah Akta 342, kawalan penyakit dan pencegahan untuk memutuskan rantaian COVID-19. Ya. Dan setakat ini sejauh mana pelaksanaan dan pematuhan SOP itu sendiri bagi memutuskan rantaian wabak ini di kalangan pekerja? Ya, kita melihat kembali kepada trend di kalangan pekerja-pekerja, terutama sektor pembinaan dan keselamatan. Jauh mana kita lihat pematuhan tersebut sangat bergantung kepada majikan dan juga pengusaha itu sendiri, dan juga pekerja serta orang awam atau komuniti yang berada berdekatan. Untuk kita lihat kegagalan mereka mematuhi ataupun adhere to the SOP merupakan salah satu penilaian risiko yang sedang kita jalankan, dan kita akan mengambil tindakan pantas melalui pendekatan kesihatan awam supaya pelaksanaan dan pematuhan SOP dalam memutuskan rantaian wabak COVID-19 ini dapat dilakukan dengan baik. Dan keutamaan kita hari ini ialah mengasingkan semua kes-kes positif yang ada di kalangan pekerja ini supaya kita dapat putuskan apa yang memutuskan rantaian penularan di kalangan mereka dan di kalangan komuniti. Ini merupakan tanggungjawab pekerja dan majikan serta komuniti. Datuk Seri, beberapa negara antarabangsa seperti Arab Saudi dan juga Amerika Syarikat sudah pun mula ataupun kesudian mereka untuk mencuba vaksin yang akan digunakan untuk menangani pandemik COVID-19. Dan dalam belanjawan 2021 juga ada diperuntukkan untuk tujuan pembangunan vaksin dan juga pembelian vaksin. Jadi bagaimana dalam hal ini Kementerian Kesihatan Malaysia melihat tempoh masa yang akan digagaskan untuk kita melihat pemberian vaksin akan mula dilaksanakan? Ya, kita lihat pembangunan pengeluaran vaksin di dunia melibatkan beberapa negara dan beberapa kandidat pengeluar. Setakat ini ada 10 kandidat vaksin yang aktif bergerak mengeluarkan vaksin dalam fasa ketiga, dan ada yang sedang berlangsung dan ada yang dah completed ataupun dah siap. Contoh kita lihat vaksin yang didakwa oleh Pfizer yang dikeluarkan oleh syarikat BioNTech, Fosun Pfizer yang mana keperkesanan 90%, dan juga ada juga dakwaan mengatakan Moderna di USA yang mengatakan bahawa keberkesanan 94.5% yang dikeluarkan oleh mereka, dan Gamalaya Research Institute mengatakan bahawa keberkesanan 90%.
Jadi kita dah ada plan nasional imunisasi kebangsaan yang mana dalam mencapai akses pada vaksin, kita telah menubuhkan jawatankuasa khas akses kepada vaksin yang diketuai oleh Kementerian Kesihatan, MOSTI dan juga Kementerian Luar Negara dengan pandangan yang diberikan oleh Yang Amat Perdana Menteri bahawa kita cuba untuk dapatkan seawal suku tahun pertama 2021 untuk kegunaan rakyat negara kita. Di samping kita dapatkan vaksin-vaksin calon yang lebih baik dari segi logistik dan juga lagi dari segi penyimpanan kualiti vaksin tersebut. Baik, Datuk Seri, secara ringkasnya, apakah harapan Datuk Seri dalam melihat kepada menghampiri penghujung tahun 2020 usaha yang digagaskan oleh KKM dan juga MKN dalam memerangi pandemik COVID-19? Ya, kita perlu laksana dan patuh SOP untuk terus melandaikan lengkuk serta mengurangkan tekanan di sektor kesihatan dalam mengatasi COVID-19 dan memutuskan rantaian wabak COVID sangat penting. Untuk itu, teruskan dengan SOP pakai pelitup hidung dan mulut, kita bersihkan diri ataupun mengutamakan personal hygiene dengan mencuci tangan. Dan sementara kita menunggu vaksin ini, penjarakan sosial ataupun penjarakan fizikal serta tidak ada perhimpunan yang bersifat besar-besaran dan aktiviti sosial perlu dielakkan. Serta keutamaan kita hari ini, kita menjaga kawasan kita yang hijau, yang kuning dan yang kita boleh kurangkan kes-kes di kawasan merah. Dan harapan kita lebih banyak kawasan hijau akan kita jadikan menjelang hujung tahun daripada banyak kawasan merah dan kawasan kuning dalam negara kita. Ya. Baik. Baik, terima kasih sekali lagi Datuk Dr. Adam Baba, Menteri Kesihatan Malaysia. Terima kasih Dr. Perkongsian